مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa biulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkani solat. Fasal tentang rukun solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun solat ada 18. Yang pertama, ahaduha an-niyatu, niat. Apakah niat? Niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, sesuatu perkara yang mana sengaja dilakukan yang perkara itu bertepatan, bersamaan dengan niat itu. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi adalah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melaksanakan perbuatan yang diniatkan oleh hati itu. Di mana tempat dia? Wa mahalluha al-qalbu, di dalam hati. Ni ulang dulu Kalau solat fardu macam mana niat dia? Fa in kanatis salatu fardhan wajaba niyatu fardhiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Dalam niat untuk solat fardu kena ada 3 syarat. Yang pertama, dia kena ada niat untuk fardu. Solat fardu. Yang kedua, qasdu fi'liha, sengaja untuk melakukan solat itu. Dan yang ketiga, ta'yinuha, menentukan solat apakah itu. Ni 3 syarat ni kena dipenuhi ketika nak solat fardu. Contoh dia, apakah, macam mana bunyi ada 3 syarat dalam niat. Dia kena ada fardu, kena ada niat fardu, kena ada qasdu fi'liha, dia kena ada sengaja untuk melakukannya, dan dia kena menentukan solat apa. Contoh dia, sahaja aku solat fardu subuh. Nampak? Sahaja aku solat fardu subuh, di dalam itu terdapat 3 syarat yang telah dipenuhi di dalam persyaratan niat untuk solat fardu. Tengok, sahaja ada qasdu fi'liha. Aku solat fardu, ada niat fardu subuh. Ada 3 syarat. Faham? Minimal dia niat macam tu kalau untuk solat fardu. Berbeza dengan solat sunat. Kalau solat sunat, dia kena ada cuma 2 sahaja. Au kanat as-salatu naflan zata waqtin karatibatin wa zata sababin ka istisqa'in. Dan kalau solat tu solat sunat, seperti contoh solat zatal waqt, seperti solat rawatib, au zata sababin, ataupun solat zata sabab yang ada sebab ka istisqa'i, seperti solat istisqa, wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Dia wajib untuk qasdu fi'liha, niat sengaja melakukan solat sunat itu dan menentukan solat sunat apa. Yang ketiga, dia tak perlu la niyatil nafliyah, tu solat fardu ke solat sunat tak perlu disebutkan. Tidak perlu disertakan ke dalam niat. Jadi beza dia, solat fardu dengan solat sunat tu, kalau syarat dalam niat solat fardu, dia ada 3 perkara yang perlu kita penuhi. Kalau dalam solat sunat, dia cuma ada 2 saja. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama, niat solat fardu. Yang kedua, sengaja melakukannya. Yang ketiga, menjelaskan solat apa, menentukan solat apa. Kalau solat sunat, dia cukup 2 saja.
Kalau solat sunat sengaja melakukannya dan mentakyinkan solat apakah itu. Contoh, sahaja aku solat duha, dah 2 perkara. Itu paling minimum. Faham? Tu niat. Kemudian yang kedua, di antara rukun solat yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri jika mampu. Kalau dia tak mampu macam mana? Fa in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Maka kalau dia tak mampu untuk berdiri, maka dia boleh duduk kaifa syaa, mengikut yang dia kehendaki. Dia nak duduk cara macam mana pun boleh. Mungkin dia duduk atas kursi ke, nak duduk bawah ke, dia nak duduk iftiras ke, dia nak duduk bersila ke. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu, sedangkan duduk iftiras itulah yang paling afdal. Kalau tak mampu untuk solat berdiri, maka nak solat duduk. Solat duduk yang macam mana yang lebih afdal cara duduk dia adalah duduk secara iftiras. Tahu duduk iftiras? Sofia tahu duduk iftiras? Nabil tahu? Duduk tahiyat awal. Ya, faham? Kemudian wasal itu yang ketiga. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Fata'ayyanu 'ala al-qadir an natku biha bi ayyakulu Allahu akbar. Maka bagi orang yang mampu, wajib untuk dia mengucapkan takbiratul ihram itu dengan lafaz Allahu akbar. Fala yasihu, maka tidaklah sah kalau ada seseorang dia mengucapkan takbiratul ihram tu dengan mengucapkan lafaz Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh. Ar-Rahmanu Akbar. Pelik ya. Ada orang buat macam tu. Wanahu sepertinya. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Dan juga tidak sah kalau dalam mengucapkan takbir itu kita mendahulukan khabar daripada mubtada. Mubtada khabar faham. Kalau belajar nahwu tahu. Allahu Akbar, lafaz Allah adalah mubtada, akbar adalah khabar. Maka kalau mendahulukan khabar daripada mubtada, contoh akbar Allah, fala yasihu, maka juga tidak sah. Faham? Wa man ajaza anin nutki biha bil arabiyyah tarjama bi ayyi lughatin syaa wala yu'dilu anha ila zikrin akhar. Sekarang orang ni dia tak boleh nak sebut. Kalau ada orang tak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram ini dengan bahasa Arab, macam mana? Maka tarjama bi ayyi lughatin syaa, maka dia boleh untuk translatekan Allahu Akbar itu kepada mana-mana bahasa yang dia mampu. Wala ya'dilu anha ila zikrin akhar, tetapi dia tidak boleh untuk menggantikan lafaz Allahu Akbar itu kepada zikir yang lain. Faham? Kalau dia tak boleh sebut Allahu Akbar, dia terjemah je Allah Maha Besar. Pernah dengar ada orang takbir macam tu? Allah Maha Besar. Ada? Kalau bahasa Terengganu kata, dah lalu. Tak boleh sebut Allah Akbar tu, tak tahulah jahil tu, jahil apa, jahil tuku. Tahu jahil tuku? Teha tahu jahil tuku? Tanya Taiha apa jahil tuku.
Kemudian wa yajibu qarnun niyati bitakbir. Wajib kita sertakan niat ketika mengangkat takbir. Allahu akbar. Faham? Ataupun Allahu akbar niat. Angkat tangan ni tak wajib. Allahu akbar. Okey. Yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Bukan baca Fatihah, baca surah Al-Fatihah. Au abdalaha, ataupun dia mengganti Fatihah. Siapa boleh gantikan Fatihah ni? Ada orang boleh ganti Fatihah. Au abdalaha liman la yahfazuhuma fardan kanat au naflan. Kalau orang ni dia tak hafal Al-Fatihah, macam mana? Maka dia boleh untuk menggantikan Fatihah itu dengan bacaan yang lain. Untuk solat apa je, solat fardu ke solat sunnah, baik solat fardu ataupun solat sunnah, kalau dia tak hafal, dia boleh ganti dengan zikir yang lain. Dan dekat belakang nanti ada. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat bismillahirrahmanirrahim tu adalah merupakan satu ayat daripada surat Fatihah. Dekat sini kena tengok betul-betul. Wa man asqata minal Fatihati harfan au tashdidan au abdala harfan minha biharfin lam tasihha qiraatuhu. Ini penting. Maka kalau ada seseorang yang dia asqata. Asqata ni sebenarnya menggugurkan, tetapi makna yang lebih cantik lagi, dia tak baca. Wa man asqata minal Fatihati harfan, barang siapa yang tak membaca. Ada seorang tu dia tak baca satu huruf dalam Fatihah tadi. Au tasdidan, ataupun dia meninggalkan satu tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Satu tasdid gugur, hilang. Au abdala harfan minha, ataupun dia gantikan huruf di dalam Fatihah itu dengan huruf yang lain. Maka apa akan terjadi dengan bacaan dia? Lam tasihha qiraatuhu, maka bacaan dia itu tidak sah. Bila bacaan Fatihah dia tak sah, maka apa akan terjadi? Apa efek yang akan datang? Wala solatuhu, dan juga tidak sahlah solat dia. Tetapi ada tetapi, in ta'ammada, kalau dia sengaja melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kalau kesalahan-kesalahan tadi tu, dia ganti huruf ataupun dia tinggalkan tasdid ataupun dia tak baca. Kalau ta'ammada, kalau dia sengaja, maka tidak sah bacaan dia dan tidak sah solat dia. Wa illa, dan kalau tidak, maksudnya kalau tidak apa? Kalau tidak sengaja, wajaba alaihi i'adatu qiraati, maka dia wajib untuk mengulangi bacaan dia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah? Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah? Tadi bacaan tadi. Apa ya? Ya dah tanya tadi. Haidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah? Ni Haidah ni. Oh, parutlah. Dengar elok-elok Dia tanya Su lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah tu? Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ya. Baca hujung bacaan tak tutup mulut bermakna tu bukan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak beza dia. Okey, apabila saya baca yang pertama tadi, bermakna saya menggantikan huruf mim kepada huruf nun. Kalau ta'ammada, kalau saya sengaja melakukan kesalahan itu, maka akan ada efek kepada bacaan saya tak sah, maka tak sahlah solat saya. Tetapi kalau tidak sengaja, contoh Bismillahirrahmanirrahim, nun ulang balik, maka dia perlu wajib alaihi i'adatul qiraah, maka dia perlu ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betulkan huruf yang dia ganti tadi tu. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca nun. Lepas tu tutup mulut. Biar jadi mim. Tak boleh. Okey, baik ni. Kemudian di dalam membaca Fatihah juga kita wajib tartibuha bi ayaqra ayatiha ala nazmihal mahruf. Di dalam membaca Fatihah ni wajib untuk tertib ayat 1 sampai berapa? 7. Wajibu aidan muwalatuha bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadari tanaffus. Dan wajib juga untuk membaca Al-Fatihah ini mualah. Mualah ni dia tanpa ada sekatan, tanpa ada pemisah antara satu ayat dan satu ayat yang lain. Illa biqadari tanaffus, kecuali dengan sekadar untuk kita mengambil nafas. Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia berhenti sekadar mengambil nafas, boleh. Fa in takhallala dzikru bainal muwalatiha qata'aha. Maka kalau seandainya jika ada seseorang itu dia mentakhallul. Takhallul ni ada dua benda, tiba-tiba ada satu benda. Faham? Tu takhallala. Apa nama dia? Bahasa Melayu dia disela-sela sela. Apabila di antara mualah untuk membaca Al-Quran itu diselangi dengan zikir qata'aha, maka zikir itu dapat memutuskan mualah Fatihah. Faham? Jadi tengah baca Fatihah tu tak boleh kita selitkan zikir lain. Illa an ta'allaqa zikru maslahatis salah, kecuali kalau kita selitkan di antara Fatihah kita itu dengan zikir maslahat solat. Apa zikir maslahat solat itu? Kata minil ma'mumi fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Contoh zikir yang maslahat dalam solat adalah seperti aminnya makmum ketika tengah-tengah dia membaca Fatihah. Contoh dia tengah baca Fatihah, tiba-tiba imam amin. Kemudian dia pun baca amin. Aminnya dia ketika dia membaca Fatihah tu tidaklah menyebabkan terputusnya mualah dia ketika dia membaca Fatihah.
Kemudian waman jahilal fatihata. Kemudian ni masuk kepada orang yang dia ni tak reti baca Fatihah. Waman jahilal fatihata, dan barang siapa yang jahil tentang Fatihah, au ta'azzarat alaihi, ataupun dia susah untuk dia ta'adzarat alaihi, dia ada kesulitan untuk membaca Fatihah. Sebab apa? Li'adamin mu'allimin, sebab tak ada guru. Masalan sebagai contoh, dia duduk dalam hutan, tak ada orang nak ngajar dia. Wa ahsana ghairaha minal Quran, tetapi dia boleh baca surat lain. Fatihah dia tak erti. Tetapi Qul huwallahu ahad dia erti. Wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatan iwadan anil fatihati. Maka dia wajib untuk membaca 7 ayat sebagai ganti Fatihah yang dia tak erti tadi tu. Faham? Dia mungkin dia hafal ayat kursi, dia tak hafal Fatihah. Dia baca ayat kursi tu. Fa in ajaza anil Quran. Ni teruk lagi. Yang tadi tak reti Fatihah tapi reti jelah Quran sikit-sikit. Yang ni fa in ajaza anil Quran, dia tak reti terus. Quran ni dia tak reti. Ata bi dzikrin badalan anha, maka dia boleh untuk menggantikan Fatihah tadi tu dengan zikir yang lain sebagai ganti daripada Fatihah. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, tetapi hendaknya zikir tadi tidak kurang daripada huruf-huruf yang berada di dalam Al-Fatihah. Huruf dalam Fatihah tu ada berapa, Nat? Tengok Nat. Saya Nat laju. Satu kat tiga. Tengok orang hafal Quran lain. Tahu dia. Ayat ada 7, huruf ada 143. Kan? Betul. Halo. Jadi jangan sampai kurang. Nak zikir tu, huruf-huruf dalam zikir tu jangan sampai kurang daripada 143 huruf. Ada ke orang? Kita tak jumpa lagi, dia tak tahu. Mungkin ada. Fa illam yuhsin Quran wala dzikron. Ni teruk lagi ni. Yang tadi boleh lagi berzikir. Yang ni tak boleh zikir terus. Fa illam yuhsin Qur'anan. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikron. Yang ni dia tak mampu. Baca Quran pun dia tak mampu. Zikir pun dia tak mampu. Maka apa yang perlu dibuat? Waqafa qadarul fatihati, maka dia duduk diam saja seukuran selama kadar membaca Fatihah. Membaca Fatihah berapa saat? Sofia baca Fatihah berapa saat dalam solat? 10 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu. Tu macam tarawih 7 minit. Okey. Seberapa lama seukuran sekadar orang baca Fatihah tu berapa minit? Selama itulah dia Allahu Akbar. Senyap je lah. Baca Quran tak erti. Zikir pun tak erti. Senyap je. Dah cukup timing. Allahu Akbar, rukuk lagi. Faham? Itulah dulu. Berapa? 4. Ambil 4 dulu.
Jadi kita tengok betapa mudahnya untuk seseorang itu ia melakukan solat. Tak ada alasan. Daripada sini apa hikmah yang kita dapat belajar adalah tak ada alasan untuk tidak menunaikan solat. Tak reti Fatihah, boleh ganti dengan surah yang lain. Tak reti surah yang lain, boleh ganti dengan zikir. Tak boleh berzikir, diam sudahlah. Macam tu. Faham? Tetapi kita yang reti ni, kenapa kita tinggalkan solat? Itulah yang perlu kita perbaiki diri kita. Ramai orang yang nak belajar solat. Ramai orang yang nak belajar baca Fatihah dengan betul. Dan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala beri anugerah dapat sebut dengan betul, kenapa kita tak belajar sungguh-sungguh? Rugi kan? Jadi Alhamdulillah Allah beri kita peluang setiap pagi kita belajar sungguh-sungguh. Selain kita belajar, kita niat untuk sampaikan kepada adik-beradik kita, family kita yang tidak ada di dalam majlis ni. Boleh ke boleh? Biar ilmu tu ada manfaat, kita cuba belajar untuk sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada adik-beradik kita, kepada anak buah kita. Kalau yang bongsu tu, bagilah anak buah yang kecil-kecil, ajar dia. Boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.